A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran dia merupakan panduan kehidupan untuk kita manusia semasa kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita berpegang dengan tali yang kukuh, tali yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanggungjawab kita antaranya mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita wajib untuk kita amalkan. Dan semua apa yang kita amalkan mesti dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekuatan yang menonjol dalam tafsir Tok Guru ni, kita nampak dia hidup. Antara faktor kita nampak dia hidup kerana Tok Guru dia hampir semua ilmu yang dia ajar tu dia amal dalam kehidupan dia, menyebabkan masyarakat umum melihat tafsir Tok Guru ni mudah difahami kerana apa yang Tok Guru ajar dia ikhtiar untuk diamalkan dalam kehidupan dia. Jadi untuk meneruskan tradisi kemeriahan dunia kita dengan ilmu, maka amba cuba untuk ambil slot khusus kuliah pagi Jumaat jam 9.30 pagi untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran berpandukan kepada tafsir yang telah ditafsirkan oleh Tok Guru. Semoga manfaat ini dapat kita ambil untuk kebaikan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita sehingga saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Antaranya dengan kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu, kefahaman, keyakinan dan amalan kita yang boleh menjadi aset kepada kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak.
InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi kuliah tafsir pagi Jumaat kita, surah Al-Waqi'ah, dan pagi ini insyaAllah bermula ayat yang ke 75, dan insyaAllah kita cuba habiskan ayat ni, tafsir surah Al-Waqi'ah, ayat 75 hingga ayat yang terakhir, ayat 9, dan insyaAllah minggu depan kita akan mula tafsir surah baru, iaitu insyaAllah surah Yunus, surah Yunus, insyaAllah. Seperti biasa kita mula kuliah tafsir pagi Jumaat kita dengan sama-sama kita baca doa-doa ataupun wirid-wirid yang biasa dibaca oleh almarhumah Datuk Guru pagi Jumaat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atmi wa sitraka alayya fi dunya wal akhirah. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka nafidhun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana al-'azim rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع عندك على القصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah, kita berdoa semoga usaha kita, doa-doa, wirid-wirid yang kita baca dapat diterima oleh Allah SWT sebagai salah satu amalan kita, dan kita berharap agar makna-makna yang terkandung dalam doa-doa dan wirid-wirid tadi dia menjadi bekalan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita mula baca ayat yang ke-75 surah, dan kita cuba tengok maknanya rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah demi segala tempat paksi bintang-bintang, dan ada yang terjemah tempat dan masa turunnya Al-Quran. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Innahu laqur'an karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara,
iaitu Lauh Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hambanya yang disucikan. Tanzilun min rabbil alamin. Ruh alam. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, iaitu Al-Quran? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima daripada Allah untuk mendustakannya. Falawla in halunya wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Falawla in kuntum ghayra madinin. Mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Fa amma in kana minal muqarrabin. Dan jika orang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka dia memperolehi ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin. Sekiranya dia termasuk di kalangan golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin. Maka salam bagimu wahai golongan kanan. Sambut malaikat. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Dan sekiranya dia termasuk dalam golongan orang yang mendustakan, fanuzulun min hamim. Siraman air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim. Dan dibakar di dalam neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Itulah makna secara umum ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca pada pagi ini, insya-Allah. Baik, kalau kita tengok buku ni, muka surat 119, Cikgu sebut tentang surah yang kita baca sekarang ni, surah Al-Waqi'ah, yang memberi makna sebagaimana kita tahu, salah satu nama-nama hari kiamat yang memberi makna kiamat ni adalah satu yang pasti berlaku, Al-Waqi'ah. Dan apabila kita baca ayat-ayat ini, dia menggambarkan kepada kita akhirat ni menggambarkan antara matlamat penciptaan Allah. Dia cipta seluruh makhluk, dia berakhir dengan hari akhirat, untuk manusia menerima balasan yang paling adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tahu setiap penciptaan Allah ni dia ada matlamat. Terutamanya apabila Allah Ta'ala cipta kita, dan kita tahu macam mana kalau nisbah pada bahasa kita manusia, maknanya betapa susahnya kalau bahasa kita lah sesama kita. Allah Ta'ala cipta kita manusia dan cipta seluruh makhluk Allah SWT. Tentulah ada matlamat. Kalaulah manusia ni hidup atas muka bumi, kemudian dia mati, kemudian dia lenyap, senyap, binasa macam tu je. Jadi seolah tidak ada kiamat, artinya tidak ada al-jaza. Tidak ada kiamat, maknanya tidak adalah al-jaza, pembalasan. Jadi secara mudahnya, apa nama kerja kalau Kelantan lah. Apa kerja Allah Ta'ala pelihara kita manusia ni khususnya, dan seluruh makhluk, kalau tidak ada matlamat. Jadi kalau ada hari kiamat, ada al-jaza, barulah nampak mana ada matlamat, ada tujuan, puas hati. Allah Ta'ala cipta kita manusia ni sebaik-baik
makhluk, sebaik-baik ciptaan. Kemudian Allah Ta'ala bekalkan kita dengan kemudahan asasi yang begitu banyak, yang begitu cukup, yang kita tidak terfikir pun. Nikmat yang pelbagai. Tentulah tujuannya apabila manusia semua sekali mati dan seluruh makhluk ni binasa berlaku hari kiamat, dibangkitkan semula di hari akhirat tu untuk mendapat pembalasan. Maknanya sesuai dengan niat kita, sesuai dengan setiap tingkah laku, tindak tanduk yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Dan kalau kita perhati muka surat 120 tu, dia menggambarkan kepada kita kehidupan kita atas dunia ni, hampir semua benda sebenarnya kita bergantung kepada Allah SWT. Termasuk benda yang kita, keperluan harian kita. Masalah makan, masalah minum, berah ke, gandum ke, semua sekali berkaitan rapat dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Semua benda asasnya mari daripada Allah Ta'ala. Bahan-bahan asas. Kita tak mampu nak buat banyak benda. Cuma manusia ni hanya mampu proses benda yang ada dah. Itu nak ayatnya, pergantungan kita ni hampir 100% sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, daripada sini kalau kita perhati barulah, kalau bahasa kapung barulah nampak cidik Tuhan ni pada pandangan manusia. Dia tidak hanya pera saja. Tidaklah dia beri peluang kepada manusia dan seluruh makhluk lain hidup atas dunia, kemudian mati-mati macam tu lah. Sebagaimana mati kata, mati binatang-binatang lain. Tak. Tentulah ada matlamat kita panggil. Dan apabila kita baca ayat, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, dia sebagaimana kita tahulah apabila Allah Ta'ala bersumpah, benda dia sumpah tu benda agung, benda besar, dan maksud tujuan daripada dia bersumpah tu dia nak royak benda yang besar, bukan benda yang lebih besar, termasuk dalam ayat inilah. Perlu kita kena yakin. Cuma dalam muka surat 121 ni, sebelum Tok Guru tafsir ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum, Tok Guru nak kait dengan kesan yakin kita dengan akhirat. Dia berkait dengan setiap amalan yang kita buat atas dunia. Jadi contohnya dalam buku ni dia cerita, Tok Guru sebut masa tahun 1978, selepas ada pilihan raya 1978, masa tu parti Tok Guru ni kalah teruk tahun 78. Jadi apabila kalah, Tok Guru tak nak mengajar. Sebelum tu dia boleh mengajar di masjid-masjid, setiap minggu dia round jajahan daerah di seluruh Kelantan, hampir seluruh Kelantan, termasuk di Masjid Muhammadi Kota Baru. Mana dia dapat mengajar pagi Jumaat, pagi tertentu dia ada jadual dia, dan yang resmi setiap malam Jumaat dia bagi kuliah maghrib di Masjid Muhammadi sehingga sebelum 78. Apabila kalah 78, maknanya Tok Guru tak dibenar mengajar di Masjid Muhammadi kerana mentaliti kita panggil, mentaliti politik orang Melayu yang mengaku Islam ni, mentaliti yang terlalu sempit. Kalau bukan daripada tim dia, bukan daripada grup dia, maknanya walaupun orang Melayu, walaupun orang Islam, walaupun nak sebar agama, walaupun kita kata kita demokrasi, tapi semua kita tidak benar. Kenapa? Kerana tidak bersama dengan kita. Tok Guru juga nak kait dengan pilihan raya 2008 lah. Ayat-ayat ni dia tafsir, maknanya selepas 2008. Dia kata kalaulah takdir pilihan raya 8 bulan 3 2008 tu dia kalah, tentu mungkin di sini pun dia tak boleh mengajar juga, seolahnya macam tu lah. Maknanya kita nak kait setiap apa yang kita lakukan sebenarnya dia ada hasil dia, dia ada kesan dia. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala ni, apa saja yang kita buat atas dunia ni, semuanya akan kita nampak hasil di akhirat kelak lah. Baik, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum ni
mesti ada hikmah. Allah Ta'ala, dia nak sebut Al-Quran, tetapi dia mula bersumpah dengan gugusan bintang-bintang yang jauh daripada bumi, dan kita nampak sebahagian kecilnya. Kalau mengikut kajian kat, kita manusia ni nampak lebih kurang dalam 3,000 lebih je bintang-bintang gugusan di langit tu, nak berbanding dengan gugusan triliun katanya mengikut kajian. Kita tak nampak. Kalau kita nampak sekitar dalam 3,000 lebih je. Jadi maknanya dari satu sudut, kehidupan kita ni, kita kena yakin ada benda yang kita nampak, ada benda yang ada tapi kita tak nampak. Asas benda yang tak nampak adalah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala ni kita tak nampak, maknanya dia termasuk benda gaib. Kecuali di akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala. Yang dipanggil beriman ni apabila walaupun kita tak nampak tapi kita yakin. Secara mudah je kita tengok bintang-bintang lah. Kajian dibuat ada sampai ke triliun, tapi kita hanya nampak sebahagian kecil je. Nampak pun sayup-sayup. Sedangkan fizikal, matahari, kau bulan, kau bintang-bintang semua besar-besar belaka. Sebab dia terlalu jauh. Kerana dia terlalu jauh, tapi kerana dia terlalu besar, maka kita nampak. Dah banyak lagi kita tak nampak. Asasnya yang mencipta ni kita ingat Allah Ta'ala. Yang juga kita tak nampak tapi kita yakin. Yang berdasar kepada sama ada logik pemikiran kita ke, sama ada berdasar kepada wahyu Al-Quran yang kita baca daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, daripada sirah Nabi SAW. Akhirnya kita yakin kewujudan, penciptaan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya semua tu ada kaitan tentang kehidupan ini, tentang Al-Quran, tentang kematian, tentang akhirnya kita akan mendapat pembalasan sama ada syurga ataupun neraka, dan dia berkaitan dengan keimanan kita bil ghaibi wasyahadah. Dengan benda gaib, hak kita tak nampak dan hak kita nampak. Hak kita nampak pun kita beriman, semua ni adalah ciptaan dan anugerah daripada Allah. Yang benda kita tak nampak pun asas Allah Ta'ala, kita yakin kewujudan dia, keesaan dia, berdasar kepada antaranya penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaitan keduanya, kalau kita perhati antara Quran dengan bintang-bintang ni, antaranya bintang ni dia boleh memberi panduan kepada manusia. Sama ada manusia duduk di laut, sama ada manusia duduk di darat. Contohnya kalau di waktu malam, cahaya-cahaya orang yang duduk di laut, kadang-kadang cahaya bintang dan kedudukan bintang-bintang tu dia boleh menjadi petunjuk kepada manusia. Dia tahu walaupun dia duduk jauh dalam laut tu, tapi dia tahu mana daratan dia. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ni dia boleh beri petunjuk kepada manusia untuk mencerahkan kehidupan manusia. Zulumat al-jahl wal ghawayah. Kalau bintang ni dia boleh mencerahkan kehidupan manusia, hak fizikal manusia ni. Manusia boleh tahu kedudukan dia di waktu malam, sama ada dia duduk di darat ataupun duduk di lautan. Adapun Al-Quran ni dia beri hidayah dalaman kita, jiwa kita, panduan kehidupan kita. Boleh bagi ilmu kepada kita, boleh bagi hidayah petunjuk kepada kita. Boleh mengenalkan kita terhadap penciptaan kita. Pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah lepas pada Allah Ta'ala bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Jadi Allah Ta'ala ni benda hak dia nak bersumpah, benda hak dia royak ni benda besar. Apa dia? Innahu laqur'anun karim. Dari satu sudut dia nak menggambarkan keagungan Al-Quran tu sendiri. Maknanya Al-Quran ni yang agung, yang kukuh, kekal di paksi dia tak berubah. Sebagaimana bintang-bintang tu kekal di paksi dia tak berubah. Kalau apa dia?
berubahnya paksi bintang-bintang di langit sana, maknanya berlakulah kiamat, kita kata. Dan Al-Quran ni kita kena yakin dia agung, dia kekal, dia kukuh, dia berada di paksi dia, sebab Allah Taala dah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala sendiri jaga Al-Quran. Artinya apabila kita baca ayat ni berkaitan sumpah Allah Taala terhadap gugusan bintang-bintang, innahu laqur'anun karim, dan Al-Quran yang begitu mulia, fi kitabim maknun, mulia dia maknanya dia berada di tempat yang tersimpan, yang terjaga, asasnya di Lauh Mahfuz. Sebagaimana kita tahu, nak menunjukkan kepada kita asas mula kehidupan kita ni, asas ibadat kita berdasar mesti keyakinan kita terhadap keimanan ini. Berdasar, maknanya apabila kita nak cerita Islam, kita kena mula dengan penciptaan. Kita kena mula dengan keagungan, penciptaan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah penciptaan ni begitu agung, Allah Taala cipta, tentulah yang mencipta tu terlalu agung. Tentulah macam kita bina rumah, kita cipta ciptaan, kita buat kereta ke, kita bina rumah ke, kita buat apa saja, orang tertarik. Tentulah orang tidak akan kata kereta ni lebih hebat daripada manusia. Tentu manusia yang hebat sebab manusia yang mencipta. Begitu juga makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang tak nampak keagungan sebab apa? Sebab dia jahil, sebab dia tak nak fikir. Kalau bagi orang yang berfikir, orang yang ada ilmu, dia tengok semua benda dia fikir. Tengok hak depan mata dia fikir. Tengok hak dia nampak, dia fikir. Benda hak dia tak nampak pun, dia yakin ada, dia fikir. Jadi akhirnya dia akan dapat khulasah, dapat jawapan. Tentulah penciptaan ni begitu agung, menggambarkan pencipta tu begitu hebat. Dan tidak ada kehebatan melainkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penciptaan Allah ni dan kehidupan ini, dia berkait rapat hikmah Allah Taala. Muka surat 125 tu berkait dengan yang kita panggil sebab musabbab, musabbibil asbab, sebab musabbab. Jadi kita nak faham, maknanya kita kena ada usaha. Sebab apa sampai ke Allah Ta'ala bersumpah apabila dia nak cerita tentang Al-Quran ni? Tentulah ada sebab musabbab. Antaranya sebagaimana kita fahamlah, Al-Quran ni dia merupakan kitab hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nak selamat hidup atas dunia, rentas sampai ke akhirat, maknanya kita kena kembali, kita kena kaji Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni dia cerita tentang penciptaan. Banyak ayat-ayat Quran cerita tentang penciptaan. Al-Quran ni dia cerita tentang hakikat kehidupan kita atas muka bumi ni. Dan hakikat kematian. Al-Quran juga dia cerita tentang hari kiamat. Al-Quran juga dia cerita tentang akhirnya manusia ni akan berada sama ada di syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Al-Quran ni dinamakan Al-Quran. Wahyu Allah ni dinamakan Quran. Apabila sebut Quran, maknanya kitabun yukra, kitab yang mesti dibaca. Mesti dibaca. Dan apabila sebut baca ni, kita kena fahamlah, bukan sekadar baca sebagaimana budak-budak kecil baca dan keadaan dia tidak faham. Maksud Quran ni adalah yukra, kitab yang mesti dibaca. Dan apabila sebut baca ni dalam bahasa Arab, apabila kita kata baca, dia kata qara'tu, aku telah baca. Maksud qara'tu, aku telah baca, maknanya faham daripada situ, dia baca dan dia faham. Dia faham tuntutan bacaan tu dan dia beramal. Itu makna Iqra. Itu makna Quran. Satu kitab wahyu yang mesti kita baca dan mesti kita faham dan mesti kita hayati, mesti kita beramal dan mesti kita kena sebarkan ilmu risalah yang ada dalam Al-Quran, wajib kita sebar
dan semua yang kita buat lillahi ta'ala. Itu makna Quran, itu makna yukra, itu makna iqra. Fi kitabim maknun. Quran ni berada di tempat yang terpelihara, tempat yang terjamin. Sebab itulah alhamdulillah sehingga sekarang ni sampai ke hari kiamat, makna Quran tu tetap terjaga sebagaimana yang kita yakin kita tengok sekarang ni. Walaupun ada usaha daripada makhluk nak tambah ke ayat Quran, nak kurang ke kalimah Quran, sebab Allah Ta'ala sendiri jaga, maka alhamdulillah dia terjaga sampai ke hari kiamat. Itu yang perlu kita yakin. Dan apabila disebut Quran ni fi kitabim maknun, kitab. Mana apabila sebut kitab, maknanya Quran ni Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala sendiri beri jaminan dia jaga. Antaranya dia tunjuk kepada manusia benda tu terpelihara dalam dada, dalam hati, dalam jiwa manusia yang hafal Al-Quran. Dan dalam masa sama dia juga terpelihara melalui tulisan. Apabila sebut kitab, makna benda tu nampak bertulis. Dan memang Al-Quran ni banyak, alhamdulillah. Sekarang ni zaman moden, teknologi moden, lagilah orang boleh jaga Al-Quran dengan pelbagai cetakan yang menarik. Itu kitab. Artinya bila dia ada dalam kitab, ia baqa mahfuzan. Maknanya dia terjaga, terpelihara. Dan apabila sebut fi kitabim maknun, maknun maknanya kitab ni dia tak sama dengan kitab-kitab lain. Yang kitab-kitab kita belajar ke, kitab sama ada perlembagaan ke, sama ada undang-undang ke, berkaitan dengan pendidikan ke, berkaitan dengan kajian tokoh ke, apa semua sekali, dia tidak sama dengan Quran. Sebab itulah Quran disebut fi kitabim maknun. Dia berbeza dengan seluruh kitab yang ada atas muka bumi ni. Sebab Al-Quran ni adalah Al-Kitab Al-Jami'. Kitab yang menghimpunkan, yang merangkumi seluruh hukum hakam yang berkaitan dengan kehidupan ini. Semenjak daripada Allah Ta'ala nak cipta Al-Quran ni, sampai ke sekarang ni, dan dia berterusan sampai ke akhirat. Mundu bidayatir risalat hatta yaumil qiyamah. Bermula daripada, kalau kita nak kata start daripada zaman Nabi SAW, permulaan risalah Al-Quran sampai ke hari kiamat. Itu maksud fi kitabim maknun. Ini nak ayat keagungan Al-Quran tu. Dan sebab itulah kita tengok macam mana sebahagian sahabat ada sebut riwayat, antaranya macam Ikrimah bin Abi Jahal. Apabila dia tengok Quran, dia akan menangis. Dia kata, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi. Ini ucapan Allah Ta'ala. Ini wahyu Al-Quran, wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi kita sendiri, sehingga Allah Ta'ala apabila nak cerita Al-Quran ni, dia bersumpah dulu termasuk dalam ayat ni. Apa yang kita rasa tentang Al-Quran ni? Adakah bila kita sebut Al-Quran, apa yang kita fikir? Apa yang kita faham? Contohnya. Ini yang perlu kita masing-masing muhasabah lah. Sebab itulah Al-Quran ni sampai ke peringkat Allah Ta'ala kata, la yamassuhu illal mutahharun. Quran ni bukan main-main, tak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun ni, orang yang dibersihkan. Sebab Al-Quran tu suci, Al-Quran tu bersih, Al-Quran ni 100% mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau zahir Al-Quran secara zahir mushaf ada pada kita pun, kita tak boleh nak sentuh kecuali kita kena bersih. Apatah lagi isi kandungan Al-Quran tu. Tak mungkin manusia akan mendapat panduan daripada ayat-ayat suci Al-Quran kalau hati dia kotor. Kalau hak zahir pun kita nak sentuh Al-Quran pun, kita kena bersih, kita kena suci, kita kena ada wuduk contohnya. Jadi itu hak zahir. Apatah lagi batin kita, apatah lagi hati kita, jiwa kita. Kehidupan kita ni, macam mana kita kata kita nak ambil daripada Al-Quran kalau hati kita ni penuh dengan syirik contohnya. Penuh dengan akhlak-akhlak yang mazmumah. Akhlak yang terkeji. Kita terlibat dengan penipuan, kita terlibat dengan pembohongan, kita terlibat dengan pengkhianatan, kita terlibat dengan kezaliman, kita terlibat dengan rasuah,
kita terlibat dengan segala sifat-sifat yang mazmumah, tiba-tiba kita nak dapat hidayah daripada Al-Quran. Tak mungkin. Itu maksud la yamassuhu illal mutahharun. Itu yang perlu kita faham. Jadi hati kita ni kita kena bersih. Sebagaimana tubuh badan kita zahir pun kita kena bersih untuk kita dapat manfaat daripada Al-Quran ni. Hati-hati tu kita kena bersih. Antaranya nak bersih hati ni kita kena buang segala ta'alluq kita dengan dunia yang menyebabkan manusia ni jadi lalai, jadi alpa, jadi ghaflah. Kerana dunia ni bersarang dalam hati dia, menyebabkan kita ni tak dapat hidayah, panduan daripada Al-Quran. Walaupun mungkin kita baca Quran ni tiap-tiap hari, tetapi apabila hati kita tidak bersih, kita tidak dapat hidayah tersebut. Ini yang kita kena jaga. Sebab itulah Amos sebut tadi, antara riwayat yang menyebut para sahabat ni, termasuk Ikrimah, apabila dia pegang Al-Quran, orang tunjuk pada dia Quran, dia kata huwa kalamu rabbi, huwa kalamu rabbi. Jadi dia mengagungkan Al-Quran tu zahir dan batin. Sebab itulah kalau kita baca di sudut hukum fiqh lah, hampir ittifaq ulama haram kita sentuh, terutamanya orang junub, haram sentuh. Hatta orang yang tak ada wuduk pun kebanyakan ulama kata haram sentuh, sebab dia berdasar kepada makna la yamassuhu al-mastu al-lams, sentuh. Ada jugalah sebahagian kecil ulama kata dia bermaksud, sebab apabila sebut ayat mutahharun ni, mutahharun dia kata malaikat, sebab mutahharun dia memberi makna mutahharun ni dia bersih tu kerana dia dibersihkan. Jadi siapa dia yang dibersihkan? Tentulah malaikat lah, sebab Allah Ta'ala bersihkan dia. Itu antara makna jugalah. Macam contoh surah Asy-Syu'ara, kalau kita perhati ayat 210 surah Asy-Syu'ara. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Al-Quran ni tak mungkin dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Sebab syaitan-syaitan ni makhluk yang najis, yang kotor kita kata, sebab dia syirik, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dan tidaklah pantas bagi mereka, bagi Al-Quran tu untuk diturun oleh syaitan-syaitan. Jadi Quran ni diturun oleh makhluk Allah Ta'ala yang mulia, yang dibawa oleh para malaikat. Itu sebahagian katalah. Jadi ayat ni dia tidak kata la yamassuhu illal mutatahhirun. Kalau mutatahhir ni macam kita, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala sangat suka orang yang sentiasa berusaha untuk bertaubat pada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin ni macam doa kita doalah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku ni termasuk golongan orang yang at-tawwabin, orang yang sentiasa bertaubat, mana ada usaha. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dan golongan orang yang sentiasa berusaha untuk membersihkan diri. Jadi mutatahhirin ni bersih diri, hak zahir ataupun hak batin. Hak zahir ni kita ambil wudu, kita mandi, kita bersih daripada najis, ataupun bersih daripada hati kita, daripada najis syirik, najis kezaliman, akhlak-akhlak yang terkejilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita ambil secara umum, la yamassuhu illal mutahharun, maknanya kita sebaik mungkin apabila kita nak berurusan dengan Quran dalam keadaan kita berwuduk lah, paling kurang. Dan yang paling baik, terbaik adalah fizikal kita bersih dengan kita ambil wuduk, jiwa kita pun bersih dengan kita bermula dengan istighfar, bertaubat kepada Allah, maknanya mengharapkan redha Allah, mengharapkan ilmu hidayah yang ada di dalam Al-Quran, dengan cara kita sentiasa membersihkan
hati-hati kita. Sebab itulah ada kelebihan apabila kita berwuduk ni. Jadi muka surat 128 tu, berwuduk ni kita kena ingat tidak hanya masa kita nak sembahyang sahaja. Bahkan sebaik mungkin sebagaimana hadis ni, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Ini antara kelebihan orang yang sentiasa berwuduk. Selain daripada ambil wuduk ni kerana nak sembahyang, kita kena ingat juga antara fadilat kelebihan wuduk ni, maknanya setiap basuhan kita tu menggambarkan yang kita nak buang segala kekotoran yang ada dalam jiwa kita, iaitu dosa-dosa kita. Kalau basuh muka, makna apa yang berkait dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh bahagian muka kita. Mata kita, apa semua sekali lah. Begitu juga kita basuh tangan, begitu juga kita basuh kaki. Bahkan orang yang sentiasa berwuduk ni, maknanya inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalin. Dalam keadaan tubuh dia, muka dia ni berseri-seri min atharil wudu, kesan daripada dia ambil wuduk. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi mana-mana orang yang nak kebersihan, seri wajah dia, termasuk muka dia ni, maknanya dia kena sentiasa dalam keadaan berwuduk lah. Jadi kita kena ajah, kita kena ikhtiar. Masa kita bangun tidur, antara benda yang kita fikir adalah ambil wuduk. Masa kita nak tidur pun, kalau boleh sedaya upaya tidur dalam keadaan berwuduk. Maknanya zahir batin kita ni suci, bersih. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal dunia dalam keadaan kita tidur pun, kita tidur dalam keadaan berwuduk. Ini penting. Apatah lagi, terutamanya apabila kita nak berurusan dengan Al-Quran, biarlah kita dalam keadaan bersih. Tanzilum min Rabbil Alamin. Sebab Quran ni turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak sebut tanzilum min Allah, tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni tanzilum min Rabbil Alamin. Rabb ni antara makna Allah Ta'ala cipta dan dia urus penciptaan. Dia bagi hak asasi sehingga makhluk ni boleh hidup, khususnya kita manusia. Itu yang disebut Rabb. Dalam satu makna Rabb ni dia sebut mengasuh. Mengasuh. Macam kita kata pengasuh pada anak-anak kita. Pengasuh ni, ya kalau dia kata orang tua menangis, mana kita tahu nangis kerana apa? Dia boleh sebut sakit gigi, sakit perut. Kerana apa menangis? Kerana aksiden. Mana orang tua boleh sebut. Tapi kalau budak kecil dia menangis, kita tanya dia sebab apa nangis, dia tak tahu. Tapi kalau pengasuh yang sebenar-benar, yang ada pengalaman, maknanya dia tahu budak ni nangis kerana apa? Kerana dia lapar, dia nak susu. Budak ni nangis, cara dia nangis ni pengasuh tahu, kerana mungkin dia buang air. Dia ada najis di punggung dia, contohnya. Begitu juga Allah Ta'ala ni, Rabb kepada seluruh alam. Dia tahu belaka. Kadang-kadang makhluk dia tak minta pun, tapi dia bagi nikmat dia. Kenapa? Kerana dia tahu. Pada masa ni perlunya udara panas. Pada masa ni perlunya air hujan. Pada masa ni manusia perlu pada makanan. Jadi agihan dia tu cukup sempurna dan nikmat dia terlalu banyak. Cuma kadang-kadang pemikiran kita ni, sebab apa berlaku macam ni? Sebab apa berlaku macam ni? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Padahal nikmat Allah Ta'ala yang pelbagai pun, tapi nikmat tu tidak kekal, kerana yang kekalnya di akhirat. Tujuan utama Allah Ta'ala buat ni adalah untuk menguji kita manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu amala, supaya kita buat yang terbaik dalam setiap gerak kerja kita,
Jadi ada ulama kata akhlasuhu wa aswabuhu wa atqanahu. Maknanya maksud ahsanu amala ni kita buat semua benda kita buat lillahi ta'ala. Dan apa saja yang kita buat mesti kena dengan kehendak Allah SWT. Dan apabila kita buat yang terbaik. Ahsanu amala. Ahsan. Sebab itulah dia ada kaitan dengan ihsan yang kita belajar dalam hadis. Mal iman, mal islam, mal ihsan. Kita sebut sebelum ni. Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Jadi adakah mu nak meremeh-remeh, nak pandai remeh, nak pandai mudah tentang Al-Quran ni? Ada masa mu baca, ada masa mu tak baca. Macam tu ke cara kamu berusaha dengan Quran? Adakah kamu secara mudah kamu nak tolak Al-Quran? Sedangkan Al-Quran ni ada matlamat dia. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Dan macam mana Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita Al-Quran tu, keagungan Al-Quran yang berada di Lauh Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia, kemudian melalui malaikat dia yang bersih, yang suci, bawa ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berperingkat dalam tempoh lebih kurang 23 tahun. Gambaran tu suasana supaya manusia mikir. Adakah afa bihadzal hadits antum mudhinun? Mu nak pandai mudah, mu nak pandai remeh, mu nak berbohong dengan Al-Quran ni, tak mungkin. Maknanya apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita berpegang dengan Islam, maka sama sekali kita tak boleh berbohong, kita tak boleh menipu, kita tak boleh berkhianat. Sebab apa? Sebab dia lari sakit dengan Al-Quran yang begitu mulia, dengan sifat ataupun perangai manusia kalau dia tidak ikut sepenuh Al-Quran. Sebab itulah apabila kita mengaku kita orang Islam, apabila kita mengaku kita seorang mukmin, apabila kita mengaku kita yakin dengan Al-Quran, biarlah ucapan kita, biarlah amalan kita, biarlah perbuatan kita, tingkah laku kita lahir daripada hati yang bersih, lahir daripada hati yang suci. Maknanya kalau kita nak tally biar sama antara apa yang kita ucap, apa yang kita buat, apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang ada dalam Quran, biar sama. Kalau tidak sama, itu menimbulkan masalah. Itu yang disebut khianat, itu yang disebut bohong, itu disebut zalim. Dan manusia ni apabila dia berbohong, apabila dia berkhianat, sekali dia buat, dia akan berterusan tanpa dia sedar, ataupun dia termasuk dalam golongan orang yang ghaflah, dalam keadaan lalai. Kerana apa? Kerana dia terpengaruh dengan kehidupan dunia. Galik dengan dunia, galik dengan duit banyak, galik dengan kuasa, galik dengan pengaruh. Jadi manusia sanggup menipu. Dan ini tak mungkin bagi orang Muslim, bagi orang mukmin. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan mungkin ke kamu jadikan rezeki yang kamu terima dari Allah ni untuk mendustakan? Tak mungkin. Wa taj'aluna rizqakum. Sebahagian ulama kata rizqakum di sini berkait dengan asyukur. Sepatutnya rezeki-rezeki, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat sebelum ni, mubalah dengan cara bersyukur kepada Allah, bukan mengkufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalau betul-betul kamu nak bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia ni pelbagai, tak mungkin kita nak hidup dalam keadaan kita nak khianat, dalam keadaan kita nak berbohong. Jadi seolahnya kamu mencari rezeki melalui berbohong. Tak mungkin. Mana ada perusahaan belawak, dalam orang Kelantan sebut belawak, bohong ni, atas dunia. Syarikat yang buat untuk bohong. Tapi kalau kita perhati kadang-kadang, kalau contohnya muka surat 132 tu, ialah negara paling pelawak Amerika lah. Dia banyak kali berbohong, bahkan dia ada satu syarikatnya, syarikat yang diurus macam mana nak jongkarut berita, dia panggil jongkarut berita, maknanya tukar reka cerita, cerita tentang Saddam Hussein dah mati, Saddam Hussein dah lari, sebagaimana kita tahulah sejarah dulu. Jadi bohong, pelawak, khianat ni bukan sifat seorang mukmin. Betul ke cara kalau kita fikirlah,
kita kata kita ni orang Islam, kita kata kita nak bawa Islam, tapi kita berbohong. Seolah-olah bohong itu maknanya satu industri untuk kita hidup. Nak dapat rezeki Allah Ta'ala melalui berbohong. Na'udzubillah. Kita kena minta dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Dan adakah kamu nak menjadikan rezeki kamu ni bahawa kamu berbohong? Sepatutnya kita balas rezeki nikmat yang terlalu banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau muka surat 132 tu bawah sekali dia kata kalau kamu menipu kerana hendak kepada benda ataupun hendak pada undi, kait dengan pilihan raya jugalah. Kadang-kadang kerana manusia ni nak pada undi manusia dalam pilihan raya sistem demokrasi dalam mana-mana negara lah, manusia banyak kali, acak kali dia sanggup khianat, dia sanggup berbohong. Ya, kalau pemikiran sekular kita kata padahlah sebab dia tak fikir tentang dosa bala. Tapi hak peliknya kalau kata nak bawa Islam tapi sanggup khianat, sanggup berbohong. Na'udzubillah. Orang macam ni tak boleh kita sokong. Falaula idza balaghatil hulqum. Dan tengok Allah Ta'ala, kalau manusia ni tak sedengar sangat kata-kata Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala, tengok manusia apabila dia nak mati lah, apabila nyawa tu duduk di halqum lah. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan pada masa tu hak hidup tu duduk tengok, boleh tengok. Orang yang telah mati ni kadang-kadang kita dah ada pengalaman. Tengok orang yang nak mati macam mana. Kalau manusia betul-betul gagah, betul-betul hebat kan? Manusia boleh tahan nyawa manusia tu daripada mati. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun fanahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan Allah Ta'ala nak patah kesombongan manusia. Sebenarnya aku juga dekat dengan kamu, bahkan lebih dekat dengan kamu. Kamu ni, hei manusia, kamu dekat dengan orang yang telah mati. Kamu tengok, kamu cuba, kamu ikhtiar, bawa ke doktor, bawa jumpa Tok Bomo, Tok Bagih lah, apa semua sekali. Kalaulah mu ni betul-betul gagah, sebab apa kamu tidak sekat nyawa manusia ni? Hak kamu sayang. Isteri kamu ke, suami kamu ke, anak kamu ke, pemimpin kamu ke, kamu sayang. Kamu tak boleh buat apa, kamu hanya tengok je. Jadi sebab itulah kita Islam ajar apabila sebut mati gak, kita kena ingat semua terhadap kena doa kepada Allah SWT. Kalau muka surat 137 tu macam mana kita sekarang ni pun hari Jumaat. Apabila sebut hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam, penghulu ketua bagi segala hari, hari Jumaat banding hari-hari lain. Dan apabila sebut hari Jumaat ni kita ingat semua. Antaranya hadis bawah tu muka surat 137 khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumaat. Sebaik-baik hari kita kata hari Jumaat lah. Sebab apa? Antaranya fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat dicipta Adam, wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumaat juga Adam masuk syurga, wa fihi ukhrija minha. Hari Jumaat juga dikeluarkan daripada syurga, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumu'ah. Tidak berlaku hari kiamat melainkan malam Jumaat. Sebab itulah apabila nak masuk malam Jumaat ni kita kena ingat fadilat tu, kelebihan ni. So lagi yang kita kena ingat adalah hari Jumaat lah berlaku hari kiamat. Jadi dia apabila sebut hari Jumaat maknanya nisbah pada kita dia bermula maghrib. Dan hari kami tu apabila sebut maghrib masuklah malam Jumaat. Daripada situ lagi kita kena ingat. Selain daripada kita ingat benda-benda lain lah. Biasa kita duk ingat kita nak buat. Tapi kita kena ingat juga. Bila sebut hari Jumaat ni dia berkait dengan hari kiamat. Dan sebab itulah bila kita nak tidur ke, bangun ke. Kalau bangun enggak, kita doa cara bangun. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semua benda termasuk kita bangun daripada tidur pun alhamdulillah. Bukan sekadar lepas makan, lepas minum je alhamdulillah. Kalau orang yang lupa Allah Ta'ala ni, wala makan, wala minum tak ingat. Nak makan pun tak ingat, pakai puak selalu. Pakai ambil tengok makanan yang dia suka terus makan. Tapi bagi orang Muslim, bagi orang mukmin yang sebenar,
Termasuk apabila makan, baca bismillah, lepas makan baca alhamdulillah. Termasuk bangun daripada tidur yang merupakan nikmat besar sebenarnya, nikmat dapat tidur ni. Jadi kita puji Allah Ta'ala, alhamdulillah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'da ma'amatana, selepas kita mati. Mana tidur-tidur ni macam matilah, sebab kita tak tahu apa satu. Kadang-kadang berjajar kita tidur. Wa ilaihin nusyur. Tapi macam-macam mana pun akhirnya kita akan dihimpun juga, akan berjumpa dengan Allah Ta'ala juga. Kita tidur semalam, kita sedar, alhamdulillah. Malam ni kita tidur pula, kita sedar balik, alhamdulillah. Jadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluh-puluh tahun, bangun tidur, tapi akhirnya wa ilaihin nusyur. Kepadanya, kepada Allah juga akhirnya kita akan berjumpa lah. Itu bangun daripada tidur. Begitu juga kita nak tidur pun kena ada doa juga deh, sebagaimana ayat 138. Antara doanya, bismika rabbi wada'tu jambi. Bismika rabbi wada'tu jambi. Maknanya dengan namamu wahai Allah, wada'tu jambi. Aku letak tubuh aku nak tidur nyangga ni dengan namamu. Wabika arfa'ahu, dan denganmu juga aku bangun. Mana kalau mu bagi nyawa balik pada aku gak, bangunlah akunya. In amsakta nafsi farhamha. Sekiranya engkau menahan jiwa, maka kasihanilah padanya. Maknanya kalau tak ada nyawa gak, matilah kita. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala beri rahmat, kesian belah kita, kesian belah Allah Ta'ala pada kita lah. Wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Kalau mu hantar balik nyawa ni, mu jagalah aku. Maknanya mu jagalah kehidupan aku ni, sebagaimana mu jaga hamba-hambamu yang soleh. Jaga ni, jaga daripada kita melakukan maksiat, jaga kita daripada kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kama tahfazu bihi ibadakas salihin. Maknanya jaga dengan anugerah taufik, inayah, iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mu jaga ibadakas salihin, hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang soleh ni maknanya al-qaimina bi huquqillah. Orang yang jaga hak-hak Allah Ta'ala. Hak-hak makhluk ni dia jaga. Hak Allah Ta'ala, dia beribadat, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia tidak mensyirik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala hukum hakam Allah Ta'ala dia jaga. Hak sesama makhluk ni, sebagaimana kita tahulah, hutang kita kena bayar, janji kita kena tunai, macam-macam lah. Itu maksud dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku ni, Allah Ta'ala kata, lebih dekat daripada kamu kepada mayat, tapi kamu tidak tengok. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana kita baca sebelum ni, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka dia mendapat nikmat. Rauhun ni, sebahagian ulama kata rauhun ni ada nikmat dalamnya. Maknanya kita rasa tenang, kita rasa senang, kita rasa gembira. Hati kita ni rasa gembira. Farauhun. Wa raihanun ni, sebagian ulama kata dia berkait dengan lazah badaniyah. Yang tubuh kita rasa nikmat ni, raihan. Ataupun raihan ni dia memberi makna bauan yang harum. Segala benda yang boleh menyentuh tubuh badan kita ni, kita rasa seronok, sama ada di sudut makanan ke, sama ada di sudut bauan ke, semua dipanggil raihan. Adapun rauhun tu dia berkait dengan jiwa kita. Jiwa kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita rasa suka. Ini nikmat orang yang al-muqarrabin. Ama ingat sekali, dalam 1 tahun tu takdirnya ama pergi 2 kali pergi umrah. Satunya kita dah rancang dah. Sebab pada 4 bulan tu asalnya almarhum Datuk Guru dia nak pergi umrah, nak bawa bonda sekali. Kemudian ada
ada masyakkah, ada masalah, dia tak pergi. Jadi dia minta ambo teman bonda. Jadi dia pesan, dia kata pergi Mekah cari kitab Farauhun wa Raihan. Jadi ambo tak tahu adakah betul ada kitab tu. Pergi Mekah kita pergilah sebahagian maktabah perpustakaan cari. Ada tak kitab Farauhun wa Raihan? Jadi adakah maksud tu guru tu ada kitab sungguh ataupun dia bermaksud pergi Mekah tu cari hak ni. Farauhun wa Raihan. Wallahu alam lah. Tapi yang pentingnya lama-lama ambo balik bagi tahu tu guru tak jumpa, dia senyum je. Wa amma in kana min ashabil yamin. Dan untuk orang yang ashabil yamin sebagaimana kita tahu, fasalamul laka min ashabil yamin. Maka kesejahteraanlah untuk ashabil yamin ni. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun orang jenis bohong ni, kita kata orang jenis sesak ni, fanuzulum min hamim, maka dia akan disambut juga oleh malaikat di akhirat kelak dalam neraka, tapi min hamim. Nuzulun ni asal makna nuzul adalah makanan yang kita sedia untuk kita nak sambut tamu. Biasanya makanan hak mula-mula ikutlah tengok pada budaya. Ada setengah orang sambut-sambut tu dia bagi air, ada sambut-sambut bagi buah-buahan dulu, ada sambut-sambut bagi kuih-kuih dulu, tengok. Itu maksud nuzulun. Sebagai kita nak ra'i tetamu. Jadi ahli neraka ni Allah Ta'ala ra'i juga nuzulun, tapi min hamim. Nganyi lah, kita panggil istihza, nganyi. Dah nampak atas dunia ni manusia angkuh sombong sangat ke? Tak apalah aku sambut di akhirat kelak dalam neraka, tapi aku sambut min hamim. Daripada air yang panas, makanan yang panas semua sekali. Itu maksud fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim, dan dia akan diazablah dalam api neraka. Inna hadza lahu haqqul yakin. Semua ni kita kena yakin benda ni memang benar-benar. Kena yakin betul-betul. Yakin siapa pekat haqqul yakin. Yakin ya, sebenar-benar yakin tentang Al-Quran, tentang kekuasaan, penciptaan, kesempurnaan, keagungan, keesaan Allah Ta'ala. Kita kena yakin betul-betul. Termasuk hidup adalah benar-benar, mati juga benar-benar, dibangkit semula di akhirat kelak benar-benar, dan manusia akan diberi balasan sama ada syurga dan neraka juga benar-benar. Ini maksud inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sebab itulah kita kena banyak mensucikan Allah Ta'ala. Sama ada kita sebut subhanallah, ataupun segala tindak tanduk kita menggambarkan kita nak pastikan apa yang kita buat ni, kita nak suci Allah Ta'ala daripada segala kelemahan, termasuk segala pembohongan, segala pengkhianatan. Allah Ta'ala langsung tidak ada sifat ni. Sifat nak bohong ke, nak khianat ke, tak ada pedah bagi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni subhana, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Jadi kalau kita nak ikut Allah Ta'ala, kita kena buang antaranya sifat-sifat uduh yang ada pada diri kita ni. Sifat suka berbohong, sikap mengkhianat, sikap menzalimi makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kita bertasbih Allah Ta'ala, Tuhan yang maha agung. Jadi alhamdulillah pagi ini kita sesalah tafsir surah Al-Waqi'ah. Jadi Al-Waqi'ah ni sebagaimana kita tahu, ada hadis sebut Sayyidina Abu Bakar pernah dia kata, ya Rasulullah qad shibta, wahai Rasulullah aku nampakmu ni dah mula berubah. Ya, jadi Nabi jawab, Nabi tidak kata kalau macam tu aku kena cukur lah supaya tidak nampak rambut aku beruban. Jadi sebab biasa beruban ni dia gambaran dah tua. Tapi Nabi kata syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ya betul, aku ni dah beruban, dah gambaran tua. Kenapa beruban ni? Kerana apabila ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam surah Hud, dalam surah termasuk surah kita baca ni, surah Al-Waqi'ah, termasuk juga surah Al-Mursalat, amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat.
Yang mana surah-surah ni banyak cerita tentang suasana kematian, suasana kehidupan di akhirat, suasana azab Allah SWT. Maknanya Nabi ni terkesan. Jadi tujuannya supaya kita juga, antara tujuannya ayat-ayat Al-Quran ni, banyak ayat-ayat Quran cerita tentang kematian, tentang kehidupan di akhirat. Sebab itu asasnya penciptaan Allah Ta'ala. Atas dunia ni ialah sebagaimana sebut sebelum ni, ad-dunya taghur wa tadur wa tamur. Dunia ni dia mempersonakan sehingga dia boleh memperdayakan manusia. Sehingga kadang-kadang kita tengok zahir manusia ni tak mungkin dia berbohong. Tak mungkin dia khianat contohnya. Tak mungkin dia melakukan kezaliman. Tetapi kadang-kadang manusia kerana terpengaruh dengan dunia, dia sanggup berbohong, sanggup berkhianat. Itu disebut ad-dunya taghur wa tadur. Dunia ni akhirnya sebenarnya dia banyak memberi mudarat. Kalau manusia tak boleh urus dengan baik. Dan dunia ni kita yakin wa tamur, dia berlalu. Dia berlalu. Jadi kita ni setiap saat dia menggambarkan kehidupan kita dah berlalu. Dan apabila berlalu, semakin banyak benda yang berlalu, maknanya semakin dekat kita dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita boleh ambil pengajaran. Dan sebagaimana anda sebutlah, insya-Allah minggu depan kita mula dengan tafsir surah Yunus pula lah. Sebab surah Yunus dah dia agak tebal. InsyaAllah semoga dia memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.